Okey, Assalamualaikum dan apa khabar kepada semua penonton-penonton Jom Main Gitar. Episod kali ni saya buat satu konsep yang special untuk semua yang setia menonton Jom Main Gitar, dan kita buat satu sesi belajar gitar bersama slide kali ni. Paling basic yang saya akan share bagaimana baca chord diagram. Okey, chord diagram ni korang boleh search di Google. Bila keluar kat Google dia akan keluar bentuk diagram. Okey, kenapa kita kena tahu macam mana nak belajar chord diagram ni? Tujuannya adalah untuk memudahkan korang mencari chord-chord yang ada di internet. Kerana di internet ni pelbagai bentuk-bentuk gambar chord diagram. Ada yang ada dot, ada yang tak ada dot, ada yang macam-macam simbol. Ada yang chord, contohnya chord C minor, tetapi C minor yang ni lain rupa dia, yang ni lain rupa dia kan. Okey, apa-apa pun kita kena tahu dulu macam mana asas nak belajar chord diagram. Okey, apa yang dikatakan chord diagram? Inilah dia. Kalau kita type chord gitar di Google, dia akan keluar yang sama juga. Kalau type gitar chord diagram, dia akan keluar inilah bentuknya yang dipanggil chord diagram. C macam mana bentuk dia, C minor macam mana bentuk dia. Ini mana yang familiar, mudahlah nak ikut kan. Sebab tengok saja dot-dot ni dia dah tahu nak letak jari macam mana. Tetapi ada juga kita yang baru belajar, bila kita tengok benda ni kita blank. Kita tak tahu macam mana nak baca. Apa maksud titik putih, apa maksud titik hitam, apa maksud gitar ni. Dia kata kat sini adalah petunjuk untuk chord gitar, tapi arah mana? Arah ke kanan ke, ataupun arah ke kiri ke, arah ke bawah ke, ataupun arah ke atas kan. Kita akan share macam mana nak baca chord diagram ni. Alright. Okey, first kali, benda yang paling basic yang kita kena tahu apa yang ada di neck kita. Setiap diagram menggambarkan perletakan gitar ataupun neck gitar yang sebegini, yang menghadap ke atas. Okey, bermakna tali E yang paling besar ni belah kiri, tali E yang kecil nombor 1 di belah kanan. Semestinya yang ni kita panggil headstock, tempat yang kita nak ikat tali gitar tu, yang paling atas paling hujung sekali. Yang kita kena pasti ini adalah headstock. Bar yang warna krim biasanya di gitar tu, itu dipanggil nut. Fretboard ataupun fingerboard adalah berada di tempat yang kita tekan chordnya lah. Berada di tengah-tengah ni. Setiap line silver yang berkilat ada dekat fret korang punya gitar tu dipanggil fret wire. Dan titik-titik putih yang berada di fret korang ataupun titik hitam pada fret yang cerah dipanggil fret marker. Ni string, bermakna inilah tali kita, maknanya menghadap ke atas. Dan ini kita panggil neck. Neck ini adalah yang kita pegang. Fret tu adalah ruang yang kita tekan. Jadi kedudukan diagram yang kita nampak di Google image tadi adalah menggambarkan keadaan neck ni menegak ke atas. Apakah dia image yang ada di diagram? Ini adalah image yang telah saya kosongkan. Image yang paling basic berada pada chord diagram. Kebiasaannya chord diagram yang ada di internet 5x5, sama ada 5x4 ke 5x3 petak ke, tak kisahlah. Yang penting kedudukan diagram chord ni kebanyakannya, kebiasaannya dia akan menghadap ke atas secara menegak. Jadi line yang tebal di atas ni, line hitam yang tebal ni mewakili kita punya nut. Tempat yang saya masukkan nut tadi, inilah dia yang paling atas ni. Okey, ini wajah asal chord diagram. Okey, apakah maksud step chord diagram ni? Headstock kita adalah berada di atas. Ini nut, garisan tebal di atas adalah nut. Okey, fretboard adalah ruang setiap petak-petak ni adalah fretboard ataupun fingerboard kita. Fret wire kita adalah line yang melintang pada diagram ni adalah fret wire kita. Setiap line yang menegak di chord diagram mewakili string ataupun tali kita. Line yang menegak paling kiri bermaksud tali nombor 6, tali yang besar. Line yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam ni, tepi sekali ni adalah line untuk tali nombor 1, tali yang paling halus tu, tali E. Okey.
Kebiasaannya di hujung ni akan ada tulis 6 FR ataupun 10 FR. FR bermaksud fret, bermaknanya fret ke-6, fret ke-10 kat ujung ni, fret ke-11. Jadi kita kena kira dulu 11 fret daripada hujung. Di situlah kedudukan diagram tu. Okay, tapi kali ni jangan risau. Yang itu kalau korang dah cari kod-kod yang macam tu, itu kira dah level otai daripada belajar diagram ni. Tapi sekarang ni kita belajar kali ni kod-kod yang ada di dalam 5 fret yang paling hujung, kod yang paling basic. Okey, seterusnya, apa yang dimaksudkan tanda bulat dan tanda X? Bulatan O dan tanda X pada ruang headstock mewakili penggunaan di setiap tali open string. Bila kod-kod yang kita tekan ni, setiap tali yang kita tekan ni, ada juga tali yang kita tidak perlu tekan tetapi kita perlu petik. Itu yang dimaksudkan open string, tali yang tidak ditekan tetapi kita perlu petik. Tapi kalau tak ada bulat dekat hujung headstock atas ni, dia bertanda X, itu bermaksud kod tu, tali tu jangan dipetik. Kalau petik juga, kira kod tu sumbang lah. So maknanya itulah tanda bulat ataupun X mewakili tali mana yang harus dipetik ataupun jangan dipetik. Okey, seterusnya, ini bukan kod. Okey, ini saya buat untuk menunjukkan tanda-tanda yang ada pada kod. Dot hitam adalah untuk ditekan, manakala dot yang panjang untuk ditekan secara sejari. Sejari itu maksudnya barcode. Bila kita jumpa tanda yang panjang pada diagram kod kita ni, bermakna kita kena tekan keseluruhan fret ni lah. Contohnya ni fret, kita kena tekan dengan jari tunjuk kita penuh. Macam barcode, satu kat situ kita dikatakan barcode. Ditekan dengan sejari, maknanya dengan satu jari. Sejari ni kita tekan sekali semua tali. Okey, manakala setiap dot-dot ni adalah untuk ditekan pada hujung jari. Kadang-kadang ada yang bernombor, ada yang tidak bernombor. Kita lagi kita tengok apa beza dia, sama ada yang ada nombor ataupun tidak ada nombor. Okey, next. Sekarang ni apa point dia? Setiap dot yang bernombor mewakili kedudukan jari. Bermakna dot hitam yang berada di diagram tu, jika ia nombor 1, itu bermaksud kita kena tekan dengan jari telunjuk. Dan untuk jari tengah nombor 2, untuk jari manis nombor 3 dan jari kelingking adalah nombor 4. Jari 1, jari 2, jari 3, jari 4. Setiap nombor tu mewakili kedudukan jari di tangan kiri. Kita main gitar tangan kiri ke kanan? Cek balik episod 11. Okey, sekarang ni kita start macam mana kita nak belajar baca kod diagram. Bermula daripada kod A. Okey, A bermaksud A major. Kalau korang jumpa kod yang bertulis A major, tu bermaksudnya kod A lah. Okey, pertama sekali kita tengok bulatan hitam yang bernombor. Ditunjuk kat situ nombor 2, 3 dan 4. Nombor 2, 3 dan 4. Bermakna jari 2 di sini, jari 3 pun dalam fret yang sama, jari 4 pun dalam fret yang sama. Fret nombor 1, nombor 2. Okey, X jangan dipetik. Saya tunjuk di sini korang kena gunakan tangan kanan ni di lubang. Tapi saya nak bagi mudah nampak, saya tak petik di sini. Jadi kod A korang kena petik daripada tali nombor 5 sehingga 1. Inilah kod A. Okey, tali atas sekali jangan dipetik. Kalau dipetik dia akan jadi sumbang. Ini bukan A. Okey, petik daripada tali nombor 5. Kita tengok kalau kod diagram dekat internet, dia kedudukan yang sama. Dia bukan 2, 3, 4, tetapi dia 1, 2, 3. Dia tunjuk jari 1, jari 2, jari 3. Maknanya jari kelingking, jari 4 ni tidak petik. Sama juga, masih kod A. Sebab kita tekan pada tempat yang sama, cuma menggunakan pilihan jari kita 1, 2, 3. Ramai orang main kod A macam ni. Betul, tak salah pun. Tapi kenapa saya suka gunakan, kalau kod A, saya memang daripada asal guna jari 2, 3, 4. Ada sebab dia. Sebab apa saya menggunakan
jadi 2, 3, 4 apabila kita bertukar kepada chord A minor. Untuk chord A minor, dia bermula daripada jari nombor 2 dan jari nombor 3 kat situ, nombor 1 kat situ. Okey. Jadi, inilah A minor. Petik ni daripada tali nombor 5, sama macam A tadi. Okey. Nampak? Bila kita pergi pada chord A tadi, nampak? Jari nombor 1 tukar kepada jari nombor 4. 2 dan 3 tak bergerak pun. Sebab tu saya guna chord A jari 2, 3, 4. Kerana daripada A minor nak pergi A sebelah je. Kadang-kadang ada lagu yang kita main daripada A, lepas tu dia bertukar kepada A minor. Kita pergi sebelah je lah. Okay? Jadi tak perlulah kita daripada sini nak tukar pula macam ni. Jadi A tadi bentuk dia macam ni. Bila kita nak pergi A minor, kita terus angkat ni je. Okay, next. B major. Kita nampak dekat sini tali atas sekali tidak perlu dipetik. Chord B kena menggunakan jari telunjuk, jari nombor 1 di bahagian tali A dan juga bahagian tali 1E, dan diikuti dengan 2, 3, 4. Inilah dia B. Nombor 1 dan 1 tu bermaksud 1 di sini dan 1 di bawah. Kita petik sini dan petik sini. Macam mana kita nak petik serentak dalam satu fret? Takkan kita kena tekan macam ni. Jadi kita tekan sekali. Dia ibarat bar chord. Dan 2, 3, 4 berada di fret nombor 4. Follow gambar tu. Inilah chord B. Ada orang main chord B macam ni. Betul juga. Tapi korang kena petik daripada tali nombor 4. Tak boleh petik daripada tali nombor 2. Sebab 2 ni, tali ni tengah note A. Kalau petik daripada sini sumbang. Jadi untuk chord B yang paling bagus kalau orang belajar, terus tekan full daripada bass sampai ke bawah. Jadi bunyi chord B korang lebih full. Okay, ini chord B major. Next, kita pergi pada chord B minor. Apa beza B major dengan B minor? Kedudukan jari telunjuk dari 1 tetap sama. Yang bertukar adalah jari 2, 3, 4. B minor tempat yang sama dengan B, cuma kita tukar tali jari 3 dengan jari 4. Jari 2 berada di fret ke-3. Ini B minor. Okay, nampak tu X, jangan petik daripada tali atas, petik daripada sini saja. Ni B minor, ini B. Ni B minor, ni B. Okay, next. Kita pergi ke chord C. Jari nombor 3, jari nombor 2, jari nombor 1. Okay. Sebab apa kat situ ada 2 bulat dekat tali 3G dan tali 1E. Bermaksud kita tekan tali yang nombor 4, nombor 3, tali nombor 2 ni sebenarnya daripada sini sampai sini tak kena apa-apa pun. Itu sebab dia ada tanda bulat kat situ dan tali yang bawah. Kita tak tekan apa pun. Yang kita tekan hanya pada jari 3, 2, ini open, tali 2B kita tekan dan tali bawah sekali open. Itulah maksud bulat yang berada di ruang headstock atas tu. Ini chord C. Samalah dengan C major. Next kita pergi C minor. C minor. C minor. C minor
dia seakan-akan, bukan seakan-akan, dia memang sama dengan B minor tadi, cuma dia flat sebelah. Okey. Jari satu dengan jari satu pada fret yang ketiga. 1, 2, 3. So inilah dia C minor. Dari 3 jadi 4 jadi 2. Inilah C minor. Okey, ada orang main C minor macam ni. Boleh juga. Tapi jangan petik daripada sini lah. Sebab kita dah tak tekan sini. Kita terus tekan ke bawah. Ada juga orang main C minor bentuk macam ni. Tapi saya sarankan main penuh. C minor bentuk macam ni. So bila kita plucking, kita akan petik daripada bass. Okay, C minor. Next, D. D major. Okay, untuk chord D ni, kebiasaan orang main chord D macam ni. Tetapi saya punya D major bermula daripada nombor 1, jari nombor 2, jari nombor 3 tetap maintain. Bentuk dia macam ni. Sama tak dengan orang main macam ni? Sama je kan? Sebab dia masih dalam fret yang sama. Sebab apa saya main macam ni? Sebab apa main macam ni? Kita petik daripada tali nombor 4 Jangan petik daripada tali nombor 5. Sebab itu not A, sumbang. So petik daripada tali D. Sebab apa saya menggunakan chord D macam ni? Kerana bila kita pergi pada D minor, nampak? Jari ni sebelah je. Ini D. Bila pergi D minor, belah. Kalau kita main chord D macam ni, nak pergi D minor kena macam ni. Banyak pergerakan. Jadi saya gunakan D untuk tangan macam ni. 1, 2, 3 macam ni. Bila pergi D minor, dia hanya pergi sebelah je. Banyak lagu yang bila kita main masa chord tengah D, lepas tu dia pergi D minor. Ada beberapa lagu yang macam tu. Jadi kalau nak ikut cara saya, D saya macam ni, D minor pergi sebelah, senang je. Okay, E major. E major bermaksud chord E lah. Inilah dia. Jari nombor 2, jari nombor 3, jari nombor 1 dekat sini. Dan ada bulat daripada tali 6E sehingga ke 1E. Bermakna semua tali kita boleh petik. Inilah dia chord E. Boleh petik semua tali sekali. Okay, E major. E minor, hanya angkat jari nombor 1, jari telunjuk. Ni E minor. Ni tadi E. E major. Ni E minor. Masih lagi boleh petik ke semua tali. Okay. Okay, selepas E minor, jeng jeng jeng, chord F. Chord F berbentuk begini. Jari nombor 1 kena petik daripada tali atas sehingga bawah. Okey, jari 3, jari 4 dan jari 2 seperti berada dalam diagram. Kenapa dekat belah headstock atas tu tak ada tanda pangkah dan tak ada tanda bulat? Sebab setiap barisan tali ni ada nombor yang harus ditekan. Bermakna atas ni tak ada langsung simbol lah. Okey, dah memang semua kena petik. Jadi inilah chord F. Okey, ada orang main chord F macam ni. Boleh juga. Ibu jari ni dia petik sekali 2 yang bawah je. Dia tak ambil yang atas. Susah katanya chord F. Jadi dia main macam ni. Boleh, tapi jangan terpetik tali yang atas dia lah. Sebab tali yang atas ni non E. Kalau petik jadi sumbang. Borok rupa je. So kena petik daripada tali B. Ibarat kalau diagram tu, yang nombor tali 6E ni dah ada pangkah lah kat atas tu.
kalau nak main chord F cara macam ni. Jadi kena petik daripada tali nombor 5. Okay. Jadi daripada episod pertama saya sarankan kalau belajar F, chord daripada full macam ni. Bar chord. F minor. Apa beza dia? F major dengan F minor ni bermaksud kita hanya angkat jari nombor 2. Inilah dia F minor. Okay, ni F minor. Bila letak balik jari nombor 2, ni F. Okay, ni F, F minor, F minor, F, lepas F minor, ni F, F minor. Okay, G. Jari nombor 3 kat sini, jari nombor 2 dan jari nombor 4 di bawah sekali pada fret ketiga. Ini tak guna. Ada orang belajar chord G macam ni, pun sama juga. Saya suka pakai G macam ni sebab ada separuh lagu daripada G dia akan pergi 7, saya tinggal petik sebelah je. Okay, chord yang ada 7, ada 9, ada macam-macam lagi, sharp, flat semua tu next time. Sekarang ni kita belajar chord G major. Okay, ini chord G. Next, ni pun G major. Bentuk dia macam apa? Bentuk dia macam F tadi. Cuma peletakan dia di fret ketiga. G. Sama kan macam tadi? Ni bar chord. Bila bar chord bentuk G macam ni, sama macam F tadi. Ni F, F minor, angkat jari nombor 2 je kan. Samalah dengan G. Nak dapatkan G minor, sama juga. Angkat jari tengah. G minor, G minor. Samalah macam tadi. F, F minor. Ni G minor. Okay. Okay, dalam senarai yang saya letak tadi, chord ada 14 chord kesemuanya. Daripada A sampai ke G, chord major dan chord minor, ada 14 chord lebih kurang tadi. Ke-14 chord tu kalau korang dah mahir, tekan pun dah clean, dah tak ada sangkut-sangkut. 14 chord tu memang dalam kepala. Memang senang lah nanti korang nak cari lagu-lagu, terutama sekali lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu Melayu ni banyak menggunakan chord-chord major dan minor. Jadi kalau korang nak master 14 chord yang saya senaraikan tadi, follow je diagram tu, practice sampai clean. Next, bila kita buat episod macam mana nak cari chord lagu, memang senang lah korang dapat sebab dah tahu 14 chord semua dalam kepala. Apa-apa pun, ini dia. Nak promo sikit, 19 bulan Februari ni akan keluar satu single lagu Infinity by Ajra, di mana lagu Infinity ni adalah lagu instrumental gitar yang saya buat sendiri, mix sendiri, solo sendiri, masukkan semua sound, drum, bass, rhythm, composer pun sendiri, dan saya sendiri yang publish, saya sendiri yang release, dan insyaAllah 19 bulan Februari ni akan keluar premier release di YouTube video yang bertajuk Infinity Ajra, dan lagu ni nanti korang boleh dengar juga di app Spotify. Apa pun tunggu 19 Februari ni video ni akan release di YouTube. Okey, diharap semoga bermanfaat. Lepas ni korang dah senang nak baca
kod diagram yang ada di Google Image ataupun di internet. Okey, semoga berjumpa lagi. Selamat maju jaya. Bye-bye.